Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Baiklah ya, jadi untuk geografi tingkatan 2 pada minggu ini secara ringkas saja ya, cikgu akan berpandukan kepada buku teks kamu dan kamu bolehlah merujuk pada buku teks kamu di muka surat 26. Itu untuk bahagian objektif kita pada hari ini ialah mentafsir peta topografi secara lengkap. Okey ya, kamu boleh terus rujuk pada buku teks kamu dan kamu tengoklah salah satu kaedah bagaimana tafsiran peta topografi dijalankan. Okay, sebelum kita mulakan kelas kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa syurah alaina min fazlika wa ya arhamar Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey ya, jadi kita tengok terus pada tajuk kita ni mentafsir peta topografi. Okey, bagaimana anda mentafsirkan sebuah peta topografi? Okey. Mentafsir peta topografi untuk mengenal pasti dan menghubung-kaitkan ciri pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat budaya. Okey, selain itu dengan tafsiran juga kita dapat menentukan taburan penduduk, kedudukan dan pola pertempatan. Okay, taburan penduduk, kedudukan dan pola pertempatan ni adalah tajuk di bahagian falsafah modalitas 1 lah. Okey. Okey, ini adalah contoh tafsiran peta 2.2. Okey, bagaimana mentafsirkan pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Okey, ini adalah peta jertik. Okey, sebelum kita nak melakukan tafsiran, kita kena kaji dahulu peta yang kita nak tafsir tu. Okey, langkah pertama ialah kita macam mana? Okey, perhatikan peta secara keseluruhan untuk mendapatkan gambaran umum tentang kawasan kajian. Kenal pasti ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya yang dapat dalam peta. Kaitkan ciri pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat budaya. Okay, buatkan perkaitan antara fizikal dan budaya yang kita dah belajar pada minggu lepas. Kemudian tafsirkanlah peta topografi itu menggunakan maklumat bukti yang terdapat dalam peta. Okey, macam dalam peta ni, ini ialah peta jertih. Jadi kamu kena pasti dahululah berkaitan dengan maklumat untuk peta jertih ini. Okey, kita tengok sini, ini ialah peta tajuk dan peta jertih. Kemudian kena pasti ciri fizikal dan budayanya. Kamu tengok di bahagian petunjuk lah. Okay, di bahagian petunjuk ni sudah terdapat susunan ciri fizikal dan budaya. Kita tengoklah kontur, sungai, hutan, payah nipah ini ialah ciri fizikal. Manakala padi sawah, getah, jalan raya, jambatan, pertempatan, stesen trigonometri, sekolah, jabat pos, balai polis dan jabat daerah ini adalah ciri pandang darat budaya. Okey. Kemudian kita kena kaji jugalah dalam peta ni tentang kedudukan objek kan. Macam di dalam langkah tadi dia kata yang pertama kita boleh kenal pasti berkaitan dengan taburan penduduk dan juga pola pertempatan. Okey, kita tengoklah. Macam di Kampung Gelang ni, apakah jenis pola pertempatan yang ada di sini? Okey, ingat kita satu dulu kita dah belajar ada 4 jenis pola pertempatan kan. Pola pertempatan berpusat, berkelompok, berjajar dan juga berselerak. Okey, kalau macam di tepi-tepi jalan raya ni adalah jenis pola pertempatan berjajar. Kalau terpisah macam ni ialah pola pertempatan berkelompok. Okey, kalau macam di Pekan Jabir ni mengelilingi Simpang 3 ni, ini dikenali sebagai pola pertempatan berpusat kan. Okey, kemudian kita tengok juga lah apakah puncak yang tertinggi dalam peta ni itu di kotak grid 6403 ini. Okey, ini ialah Bukit O. Iaitu ketinggiannya kamu nampak tu 666 meter, ada lambang puncak tertingginya itu stesen trigonometri. Kemudian apakah pertanian utama dalam peta ni? Kita akan kaji dah satu persatu kan. Okay. Jadi fizikal tadi yang pertama kontur bukit O, kemudian ada sungai. Apa nama sungai itu? Ialah Sungai Nering. Okay. Kemudian payah nipah. Okay. Ini payah nipah di sebelah timur laut peta ni. Kemudian padi sawah. Okay. Secara keseluruhan peta ni kebanyakan tanaman utama ialah padi sawah. Kemudian dapat juga getah. Okay. Getah nampak di lereng-lereng bukit tanaman getahnya. Kemudian ada juga di kawasan yang tanah beralun. Jalan raya dalam peta ni kamu nampak hampir lurus. Okay. Kerana ada juga yang melintasi kawasan lereng bukit. Jadi dia sedikit bengkok-bengkok. Terdapat jambatan yang melintasi Sungai Nering. Okey, pertempatan. Jadi kita dah tengok ada pertempatan pola jenis-jenis polanya. Stesen trigonometri di atas puncak Bukit O. Okey, sekolah, jabat pos, balai polis daerah ialah penggunaan sosial yang ada dalam peta ni. Kamu nampaklah kan di mana beradanya mudah-mudah itu.
Okey. Okey, kemudian macam mana dia mulakan tafsiran, kita tengoklah contoh tafsiran sini. Okey, dikatakan peta topografi menunjukkan kawasan jertih. Okey, sebut tajuk dia dahulu. Kemudian ceritakanlah ciri pandangan darat fizikal yang terdapat di kawasan peta ialah rujuk pada petunjuk peta, sungai, hutan dan padang nipah. Malah ciri pandangan darat budaya di kawasan peta pula adalah daripada jalan raya, ladang getah, sawah padi. Okey, dia sebutkan semula mengikut kepada petunjuk di dalam peta saja. Apakah ciri fizikal dan ciri budaya yang terdapat di dalam peta, disebutkan semula mengikut susunan. Itu peringkat pertama. Okey, peringkat kedua pula, sebahagian besar bentuk muka bumi di kawasan peta adalah terdiri pada kawasan tanah pamah yang rata, kecuali di sebelah barat dayanya yang merupakan kawasan tanah tinggi. Okey, peringkat kedua yang pertama disebut tentang bentuk muka bumi. Okey, secara keseluruhan dia kata ialah tanah pamah rata, kecuali di sebelah barat daya sebelah sini ialah kawasan tanah tinggi. Buktinya ada kontur dah kan? Ada konturnya bukit tanah tinggi. Okey, kemudian kata kawasan tanah pamah ni dia buat berkaitan lah. Okey, kawasan tanah pamah digunakan untuk pertempatan penghutang pertanian. Okey, itu dia buat saling kaitan. Okey, tanah pamah tempat pembinaan pertempatan penghutang pertanian. Manakala kawasan tanah beralun yang berseliran buruk digunakan untuk penanaman getah. Saliran utama ialah Sungai Nering. Okey, dia sebut juga saliran utama Sungai Nering. Okey, kemudian peringkat ketiga pula dia kata dia ceritakan tentang kegiatan ekonomi. Okey, macam mana dia tahu kegiatan ekonomi, kena tengok peta lah kan. Kegiatan ekonomi penduduk dalam peta ni ialah pertanian lah kan, sawah padi dan juga getah. Kalau ada sungai ni boleh kita katakan nelayan air tawar. Kita tengok macam mana dia huraikan. Okey, berdasarkan peta, kegiatan ekonomi utama penduduk ialah pertanian, tanaman ialah padi sawah dan getah. Padi sawah ditanam di kawasan lembah sungai dan tanah pamah di sekitar kawasan di sekitar kampung sawah dan kampung gelang. Tanaman getah pula diusahakan di kawasan kaki bukit dan tanah pamah secara kebun kecil dan ladang, misalnya di ladang bukit. Okey, itu diceritakan tentang kegiatan ekonomi. Dan peringkat terakhir diceritakan tentang kemudahan pola bertempatan dan juga kemudahan sosial. Kita ceritakan Pekan Jambil menjadi kawasan tumpuan penduduk dan mempunyai pola bertempatan berpusat. Okey. Kawasan ini mempunyai kemudahan sosial seperti yang diceritakan apa kemudahan sosial. Pertempatan berkelompok terdapat di ladang baharu, pertempatan berjajar pula di segi 4 grid 6 okey. Peringkat terakhir ceritakan tentang pola pertempatan dan juga kemudahan sosial yang terdapat dalam peta. Okey. Jadi pembahagian 4 perenggan yang digunakan. Okey, mudah saja jika kamu boleh rujuk kerana hari ini kena cikgu cepatkan kelas kita kerana tidak sempat untuk cikgu melengkapkan video ni. Okey, jadi cikgu kena lengkapkan segera. Okey, kerana cikgu lepas ni ada sedikit taklimat jadi cikgu kena hadiri. Okey, jadi seterusnya kamu buat ni lah kan. Latihan kamu pada hari ini ialah di muka surat 28 ni buku teks kamu. Okey, kamu salin nota kamu yang ni saja langkah-langkah mutasi peta topik. Ini saja nota kamu. Kemudian kamu terus buatlah latihan di muka surat 28 ni. Okey, kamu tengok peta ulu pendang ni, kamu tafsirkanlah peta ulu pendang ni berdasarkan arahan di bawah ni. Okey. Kenal pasti ciri pandangan darat fizikal dan pandangan budaya. Okey, kaitkan pandangan darat fizikal dengan budaya. Tafsirkan peta ni. Okey, kamu kaji dahulu peta ulu pendang ni. Okey, bentuk muka bumi dia, pola pertempatannya, apakah ciri-ciri fizikalnya, sungai apa, hutan di sebelah mana, padi apa, tanaman utama, apa pekerjaan utama dulu, apakah jenis pola pertempatannya dalam peta ni. Okey, pertanian dia apa. Kemudian kamu tafsirkanlah sama macam di atas ni tafsirannya kan. Tapi menggunakan peta ulu pendang. Okey. Jadi cikgu harap kamu boleh laksanakan, dan kalau kamu ada masalah boleh tanya dengan cikgu dengan segera dalam grup WhatsApp. Okey, apabila kamu boleh selesaikan dan lengkaplah tugasan kamu ni. Okey, baiklah itu saja untuk hari ini. Ringkas dan padat, boleh laksanakan tugas kamu. Okey, sekian. Terima kasih.